So saya tidak indahkan lah, mungkin ada cerita yang biasa-biasa. Dia, saya perasan dia duduk di atas katil dia. Tapi saya mau terlelap balik. Saya terkejut dengan bunyi yang agak menakutkan keluar daripada suara kawan saya. Seperti bukan suara dia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya, channel yang biasa-biasa saja. Oke guys, kali ini saya coba cerita pengalaman seram saya ketika berada di asrama UiTM Shah Alam. So saya merupakan bekas pelajar UiTM Shah Alam pada tahun 2001 sehingga 2004. So ini pengalaman saya sendirilah, pengalaman yang saya rasa sendiri. Saya tinggal di college Meranti, kalau tidak silap saya, di section 2 Shah Alam, College Meranti. So dalam college tu, dalam bilik tu, dia sebenarnya macam rumah. So rumah tu ada 6 orang. Jadi dalam rumah tu ada 2 bilik. Satu bilik yang kecil, satu yang bilik yang besar, yang master room lah. Jadi saya dengan beberapa orang kawan saya, kami ambil yang bilik yang besar, yang menempatkan 4 orang. Jadi dalam bilik besar tu, dia letakkan 2 katil besar, iaitu katil bertingkat, double decker lah. Katil yang bertingkat, double decker. Jadi saya tidur di atas sebab lambat masuk kan. Saya lambat masuk. Jadi tapi kami 4 orang tu satu fakulti, cuma lain khusus. Saya dan rakan-rakan tu kami 4 orang, satu fakulti tetapi berlainan khusus. Jadi kejadiannya bermula apabila seorang rakan saya ni pada malam tu dia tidak balik. Saya tidak tahu dia ke mana. Dan selalunya saya dengan kawan saya yang daripada Johor tu sentiasa berebut tidur di bawah. Sebab kawan saya yang tidur di katil bawah saya tu tidak ada malam tu. Jadi saya dengan kawan saya yang di atas selalu berebut mau tidur ke bawah. Tapi pada malam tu kami berdua tidak berebut. Kami tidur di atas macam biasa. Seolah tidak tahu yang kawan tu macam tidak balik lah. Padahal memang dia tidak balik pun. Jadi kawan saya yang satu orang Kedah ni, dia tidur di bawah. Dalam paling kurang pukul 4.30 kalau tidak silap saya tersedar ada panggilan telefon. Jadi kawan saya ni bercakap lah, yang kawan saya dari Kedah ni. Sebenarnya dalam bilik tu saya seorang, saya dari Sabah. Kawan saya di bawah saya tu orang Johor. Sebelah katil saya tu orang Johor juga, yang di atas, dan di bawah tu orang Kedah. Jadi kawan saya ni, saya terkejut dengan panggilan telefon pukul 4.30 kalau tidak silap saya, 4.30 pagi. Saya terkejut dengan panggilan telefon daripada kawan saya lah. Dia bangun. So saya tidak indahkan lah, mungkin ada cerita yang biasa-biasa. Saya perasan dia duduk di atas katil dia. Tapi saya mau terlelap balik. Saya terkejut dengan bunyi yang agak menakutkan keluar daripada suara kawan saya. Seperti bukan suara dia. Itu pun saya heran. Dia seperti kuda yang sedang, seperti suara kuda yang sedang
bukannya suka tidur tidur bertiarap, tapi tak tahu kenapa kejadian tu saya boleh tertidur bertiarap. Dan kawan saya yang di sebelah tu, kami berdepan begini, dia pun tidur bertiarap. Masa tu kan saya mendongak, saya tengok kawan saya di depan, saya tengok dia pun tengok saya. Rupanya kami dua terkejut. Kami dua bangun, macam bangkit lah. Kami signal tanpa bersuara. Kami bersuara, kami tidak bersuara. Kami macam guna bahasa isyarat di kalangan kami. Lepas tu kawan tu yang bersuara seperti kuda tadi tu, dia berdengus. Wah, amat menyeramkan. Bagi saya dia amat menyeramkan. Jadi kami pun diam seketika, membiarkan kawan tu begitu. Lepas tu tiba-tiba dia berdiri. Dia berdiri menuju ke arah pintu. Dan dia buka pintu tu. Saya boleh nampak dia buka pintu tu tanpa menggunakan tangan dia. Pintu tu terbuka dengan sendiri. Saya tengok begitu. Lepas tu dia bergerak maju. Dia tutup pintu pun tanpa menggunakan tangannya. Memang saya terkejut. Ya Allah. Saya tengok lagi kawan saya yang satu orang tadi ni, yang dari Johor ni. Kenapa tu? Tapi kami tidak bercakap. Kami cuma bersignal saja. Gunakan suara, gunakan bibir. Saya cakap, kenapa tu? Dia pun tidak tahu. Dia giling-giling kepala. Lepas tu kan, tiba-tiba terbuka pintu. Masa tu saya nampak dengan jelas kawan saya, mata dia berwarna merah. Merah betul. Merah menyala tu. Terus saya pura-pura tarik muka saya. Saya bacalah surah ayat kursi. Ya Allah, gegar saya. Saya dengar pintu tu tutup. Dan saya pasti dia tidak guna tangan dia pun tutup pintu tu. Jadi saya dengarlah dia di luar sedang bergaduh. Saya tidak tahu dengan siapa dia bergaduh. Tapi dengar suaranya macam itulah suara dia. Selang 15 minit kemudian dia buka lampu bilik kami. Terus dia sebut nama kami satu persatu. Jadi dia kata, saya tahu kamu bangunlah. Jangan kamu pura-pura tidur di situ. Jadi bila kami dengar suaranya, yang bukan suara macam tadi tu, suara garau yang garang tu, teruslah kami bangun dan duduk. Dan kami tanya, kenapa kau? Dia senyum tengok kami. Dia bilang, dia baru saja kena rasuk. Wah, masa tu rasa lain. Saya bilang, lelaki kena rasuk. Rupanya awal pagi tu ada orang minta tolong dengan dia. Sebab ada budak perempuan kena rasuk. Dirasuk. Budak perempuan tu dirasuk. Jadi kawan kepada inilah kawan saya ni yang dari Kedah ni minta tolong, kira sembuhkanlah kawan perempuan ni. Dan masa dia sembuhkan perempuan ni, benda tu lari ke badan dia. Wah. Dan betulan pula masa melari ke tempat badan kawan kami ni, disitulah pula kejadian yang berlaku pada kami. Kami berdua di atas tu. Allahu Akbar. Memang menyeramkan. Jadi dia ceritalah, rupanya ada orang bagi sihir,
antar makhluk halus kepada perempuan tu. Dan makhluk halus tu marah dengan dia, dan makhluk halus tu datang ke tempat dia, masuk ke dalam badan dia. Dan rupanya mereka berdua dengan makhluk tu tengah bergaduh. Yang saya nampak dia mata merah tu sebenarnya itu bukan diri dia. Dan dia kata dengan kami lah, yang kawan saya di Kedah tu, dia bilang kan, anak apa, benda tu sudah lari, janganlah kamu takut. Jadi kami memanglah bohong kalau tidak takut, memang takut. Jadi saya duduk diam-diam. Masa tu awal pagi tu ada kelas. Jadi pergilah ke sekolah, pergilah ke kelas. Boleh pula kelas dibatalkan. Allahu Akbar. Kelas saya pagi tu pukul 8 pagi dibatalkan. Jadi saya masa tu hanya satu kelas ya, hari itu satu kelas ya. Ya Allah. Kawan-kawan saya semua pergi kelas. Kemana saya mau pergi? Akhirnya saya pergi ke bilik kawan saya yang lain lah, yang sama-sama tidak ada kelas. Di sana lah saya tidur sehingga waktu malam. Itulah pengalaman saya guys, dimana kawan saya dirasuk. Kawan saya dirasuk daripada orang lain, dia lari pergi tempat dia, dan kebetulan kami pula berada di situ. Oke, itu saja guys cerita saya, pengalaman saya, kisah seram saya di asrama UiTM Shah Alam College Meranti. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, like dan komen. Semoga saya semangat untuk memberi video-video yang terbaru. Assalamualaikum.